Tuan-tuan rajin baca dalam kitab Sabilul Idhkar wal Idbar, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan datang negara. Nabi-Nabi dahulu panjang-panjang masa mereka hidup. Sampai pada kita pendek je Allah jadikan umur kita hidup. Rasulullah sebut a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni tuan-tuan cuba tengok. Amalan apa yang ada yang terbaik yang pernah kita buat untuk melayakkan kita masuk dalam syurga Firdaus Allah. Cuba kita benung kejap. Agak-agak amalan apa yang kita ada daripada 60 tahun hingga 70 tahun kita hidup ni, kita rasa kita boleh berdiri depan pintu syurga Allah. Kita nak bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga Firdaus kamu, ya Allah. Tuan-tuan tak rasa malu ke waktu mana tuan-tuan berdoa? Kita berdoa nak minta syurga Firdaus Allah. Hidup kita ni 60 tahun hingga 70 tahun je. Macam orang ada duit RM60, RM70. Dia tak rasa malu ke dia berdiri depan hotel 5 bintang? Dia nak masuk dalam hotel 5 bintang. Dalam sekitar itu tu satu malam pun tak layak. Apatah lagi nak hidup kekal di dalamnya. Allah, bila dia nampak yang kita ni tak ada peluang sebegitu, Allah kurniakan kita Ramadan. Ramadan ini satu anugerah yang Allah jadikan pada kita. Tuan-tuan, amalan, saya sebut amalan tadi kan, dalam hidup kita ni, katakanlah kita ni boleh hidup 70 tahun dah. 70 tahun dah, saya boleh hidup, tuan-tuan boleh hidup sampai 70 tahun. Kita terpaksa tolak 15 tahun yang terawal dalam hidup kita kan. Hidup kita ni kena buang dah, 15 tahun yang terawal. Tak ada pun masa belum akil balik. Tak ada pun amalan terbaik kita buat. 15 tahun, tinggal 55 tahun. 55 tahun pula, tolak pula masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita borak dalam hidup kita. Masa kita tidur malam cukup. Malam-malam kita tidur. Kita tidur di antara 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Cuba kita kira, berapa lama kita tidur. Semenjak daripada kita umur usia sehari, sampailah usia kita 70 tahun. Ulama-ulama kira, kita sedang tidur selama lebih kurang 22 tahun dalam hidup. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu, dipanggil. Tak campur lagi tidur waktu mana khatib Jumaat sedang khutbah. Tak campur lagi tidur dalam bulan Ramadan. Banyak masa kita hidup ni tidur dalam hidup kita. Bagaimana Allah dia nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu? Allah jadikan Ramadan. Dan kita tanya, bila Ramadan kita berjaya? Malam-malam. Allah jadikan malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam je kita kena kejar dan kena cari. Kalau tuan-tuan tanya macam mana nak meraih keberkatan bulan Ramadan, yang pertama kejar malam Lailatul Qadar. Start daripada 1 Ramadan, jangan tertinggal malam-malam tersebut untuk kita dapatkan malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini malam yang bernilai lebih daripada 82 tahun kita beribadah pada Allah. Satu malam je. Katakanlah malam ni, malam Lailatul Qadar, kita baca Quran. Sama dengan 82 tahun kita baca Quran. Malam tu kita derma. Tiap-tiap malam kita derma. Start daripada malam 1 Ramadan, jangan tertinggal daripada derma. Mesti ada je transfer kita ni. Masukkan ke dalam akaun. Mana-mana akaun yang terbaik untuk kita nak sampaikan. Tiap-tiap malam kita buat demikian. Sama dengan 82 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Malam tu kita bangun tahajud. Sama dengan 82 tahun kita bertahajud di jalan Allah. Malam tu kita dengar tazkirah. Sama dengan 82 tahun kita sedang bertazkirah. Buatnya malam tu kita buat kuih raya. Sama dengan 82 tahun buat kuih raya.
Jangan main-main malam-malam. Malam tu menjadi malam besar. Kalian pilih malam tersebut untuk balik kampung, 82 tahun balik kampung. Malam-malam yang menjadi besar dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bayangkan dalam hidup kita ni, kalau Allah bagi pada kita 10 kali je malam Al-Qadr. Kita sepanjang kita hidup ni dapat 10 kali je. Sama dengan 820 tahun kita beribadah pada Allah. Dan takkan kita dapat 10 kali je. Takkan kita tak dapat 20 kali malam Al-Qadr dalam hidup kita. Sama dengan 1660 tahun lebih kita beribadah kepada Allah dalam keadaan hidup sekejap tapi pahala yang banyak. Kalau tanya apa maksud berkat, Ustaz? Ni maksud berkat. Berkat ni sampai kita tiap pagi kita akan baca doa. Wa barik lana fi ma a'tait. Kita baca doa, ya Allah, jadikanlah pada kami setiap apa yang kamu bagi pada kami agar diberkati, ya Allah. Berkat ni tak ada dalam ajaran agama lain kecuali Islam. Islam je mengajar pada kita untuk mendapatkan keberkatan. Dan keberkatan ni, apa makna berkat? Sesuatu yang sempit tapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang. Sesuatu yang dalam keadaan yang panjang masanya tapi dirasakan singkat saja masanya. Ini tanda berkat. Dalam hidup kita ni, Allah kurniakan, dipanggil keberkatan. Masa yang berkat dalam hidup. Kita bukan nak rumah besar, tapi kita nak rumah yang diberkati. Kita bukan nak kereta mewah, tapi kita nak kenderaan yang diberkati. Kita bukan nak makanan yang sedap, tapi kita nak makanan yang diberkati dalam hidup kita. Buat apa kereta besar, rumah mewah. Rumah besar tapi penuh hantu raya dalam rumah dia. Untuk apa kereta mewah, ada driver lagi, duduk belakang lagi kita, tapi masam je dalam kereta. Lebih baiklah orang kereta kancil, anak 16 orang dalam kereta, sibuk melambai orang tepi jalan. Lagilah berkat, dia panggil demikian. Hidup ni kita bukan nak kepada jumlah yang banyak, tapi kita nak kepada kualiti yang ada. Kualiti itulah yang disebut dengan keberkatan. Gaji besar, tapi asyik kena kejar pada SPRM, buat apa? Dalam hidup kita, tak berkat langsung dalam hidup. Hidup ni, kita nak pada keberkatan. Bila Allah jadikan keberkatan Ramadan Al-Mubarak? Macam mana Allah dia nak suruh kita jadi berkat? Sampai peringkat kita diajar supaya meraih keberkatan ini. Ada satu benda yang akan terjadi di hadapan kita ini. Yang kalau kita tak jaga yang ni, tak berkat langsung hidup. Apa benda yang akan terjadi dalam hidup kita nanti? Penyesalan yang tak sudah. Ini penyakit yang bahaya yang akan menimpa saya dan parahan sekian. Kalian akan berhadapan dengan satu suasana menyesal. Bila kita akan menyesal? Bila kita dah dalam kubur sekejap lagi. Tak payah masuk dalam kubur lah. Tak payah masuk dalam kubur. Waktu mana kena selak je hijab mata kita, tak nampak terus malaikat berduyun-duyun turun. Berdiri di hadapan muka kita. Halau segala benda yang ada dekat dengan diri kita, malaikat umum je. Wahai jiwa-jiwa yang, wahai jiwa, wahai roh, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari, semua dah tak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Malaikat tengking begitu je. Tuan-tuan jangan sebut kalimah penyesalan ini. Kalimah apa? Dia sebut pada malaikat. Allah rakam mulut-mulut orang yang baru mati. Baru mati tu, baru je dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tahu, bagi tahu Allah tak sekejap? Tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak jadi hamba Allah yang salih. Malaikat jawab terus, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab, dah terlambat bro, katanya malaikat. Baru nak minta tangguh, dah diberi dah peluang dalam hidup kami. Ada masa bila peluang? Ramadan.
Ramadan ni masa penuh meraih keberkatan. Masa yang ni penyesalan ni. Sekejap lagi akan ada di kalangan kita akan melalui demikian. Waktu tu ada orang terlepas masa penyesalan itu. Tapi bila menyesal pula, bila dia rentak roh dia sampai di halkum. Sampai di halkum tu, baru dia terkejut. Allah, mati aku, dia sebut. Bila mati aku tu, terkeluar daripada mulut dia, sebut, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang, malaikat. Dia sebut. Aku taubat sekarang. Bagi tahu Allah, aku taubat sekarang. Malaikat jawab, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia, biarkan hidup dia, melarat je hidup, tak tahu buat benda yang sayyi'at. Mayam pun tidak, tutup aurat pun tidak, hidup dalam keadaan yang membiarkan kehilangan keberkatan dalam hidup dia. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Sehingga sampai roh dia di halkum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Ni sampai di halkum ni. Malaikat turun, malaikat sebut, kalla, hidup ni jangan begitu. Idza balagatit taraqi, ketika mana ditarik roh kamu sampai di halkum, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Sampai demikian. Ni penyesalan kali kedua. Tuan-tuan jangan sebut. Orang Kementerian Pelancongan ni, jangan ada seorang pun yang sebut kalimah demikian. Bila dekat nak meninggal dunia. Ataupun kali yang tiga. Kali yang tiga penyesalan. Penyesalan yang akan datang. Bila jenazah letak je dalam kubur, hadap je muka ke kiblat. Hadap je muka ke kiblat. Bau tanah depan muka. Bunyi suara bawah telinga ni. Selamat datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian. Hadap je, orang tutup je liang lahat dia dengan kayu liang lahat dia ni sendiri. Tutup saja, kedengaran tanah-tanah yang turun. Timbus je jasad dia sampai para lutut dia. Tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia akan keluar penyesalan kali yang tiga sebut. Qala rabbirji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik di atas dunia. Qala rabbirji'un. Tuhanku, bagi peluang untuk aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'mal salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Nak hidup ni bila? Dia jawab, bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kalau kita tanya ada orang dalam kubur, kalau boleh hidup, bila kamu nak hidup? Rejab, Sya'ban, Ramadan. Malaikat jawab, melampau kamu ni. 3 bulan minta nak hidup lagi. Dia kata, tak boleh 3 bulan malaikat. Hidup sebulan je lah. Ramadan dia. Kalau boleh hidup Ramadan je cukup. Ramadan je. Kenapa dia? Bulan Ramadan penuh dengan keberkatan. Malaikat kata, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut, kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh sampailah hari kebangkitan di hari kiamat nanti. Jemaah sekalian, Allah, dia nak suruh kita hidup ni biar berfokus. Jangan hidup kita ni melilau je hidup. Tak tahu je nak ke mana. Nak kerja apa je dalam hidup. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya kan, dalam hidup tuan-tuan, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Tuan-tuan kerja apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan sebenarnya nak apa dalam hidup ni? Tuan-tuan datang jauh kan, daripada negeri yang berbeza-beza. Ada yang dari Kedah, daripada Johor, daripada Kelantan, daripada negeri-negeri yang jauh, datang ke sini. Tuan-tuan kerja apa dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan nak apa dalam hidup? Sampai lunyai tubuh badan. Sampai letih badan kita ni. Cuba kita tanya dalam hidup kita. Kita sebenarnya sedang berkejaran apa dalam hidup kita? Sampai kadang-kadang ada orang yang turun pagi balik gelap. Turun pagi dah malam. Ada yang turun hari ni, bulan depan baru balik ke rumah. Ada orang yang turun hari ni, tahun depan baru balik ke rumah. Kadang-kadang balik-balik tu, anak tak boleh bercakap Malaysia dah. Enggak mau pak, katanya anak.
Enggak mau bu, dia sebut demikian. Anak boleh cakap Indonesia dah dalam hidup. Nak sebutnya sampai peringkat demikian dalam hidup. Kita kerja apa dalam hidup? Kita nak apa sebenarnya dalam hidup kita? Biarlah saya jawablah. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. Kita nak harta kan? Kita nak harta biar banyak. Ni kebanyakan di kalangan kita begitu. Kita tanya balik. Allah jadikan hidup kita ni memang pengejar harta ke? Bila kita harta banyak, hidup kita jadi mulia di sisi Allah. Allah muliakan kita kerana harta ke? Dalam hidup kita ni? Tak. Allah tak pernah memuliakan seorang dengan harta yang banyak. Kalau hidup ni mulia kerana harta, nescaya tentulah mulialah Qarun tersebut. Qarun kan banyakkan harta. Yang bawa harta gedung kekayaan Qarun kan sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda yang bawa nak kunci gedung kekayaan Qarun. Anak kunci je. Bukan bawa harta lagi. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Kalau nak kira kaya tak kaya Qarun, satu-satu makhluk yang boleh buat emas. Yang boleh buat emas atas dunia ni. Qarun. Qarun boleh buat emas. Mana ada orang boleh buat emas? Yang boleh buat face emas, bolehlah. Nak buat emas, mana ada orang kita boleh buat emas? Qarun boleh buat emas. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Dengan kekayaan dia. Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta lagi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kejar apa? Dalam hidup kita. Ada yang jawab, kami tak kejar harta Ustaz. Habis kamu kejar apa? Saya kejar tahta Ustaz. Nak jawatan. Berebut kedudukan. Singgung sana, singgung sini orang. Ampu sana, ampu sini dalam hidup kita. Buat khianat pada orang tu, tuduh orang tu, buat macam-macam gaya pada orang. Nak pada jawatan. Mulia ke hidup kita dengan jawatan? Allah jadikan diri kita ni memang nak suruh kita ada jawatan ke? Kalau kita mulia dengan jawatan, masakan ada seorang suami melarikan diri daripada isteri di padang mahsyar Allah? Kenapa seorang isteri melarikan diri daripada suami dia di padang mahsyar nanti? Kerana jawatan je kan? Jawatan memegang nama sebagai seorang suami. Kenapa kalian lari daripada isteri kalian? Kenapa kalian lari daripada suami kalian di padang mahsyar nanti? Allah sebut, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di akhirat nanti suami melarikan diri daripada isteri. Jumpa isteri sebut, "Engkau jangan mengaku engkau isteri aku." Isteri jumpa dengan suami sebut, "Engkau jangan mengaku engkau suami aku." Kenapa tak nak mengaku? Hakuk ni. Hakuk terhadap tak tunai tanggungjawab. Jawatan bukan satu kemuliaan. Tapi jawatan itu satu tanggung yang kena jawab depan Allah. Tanggungan. Tuan-tuan, lagi tuan-tuan besar jawatan, lagi tuan-tuan akan lama berdiri di padang mahsyar nanti. Lagi tuan-tuan besar kedudukan, lagi banyak persoalan yang akan tanya di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan jadi AJK surau je kan? Jadi AJK surau pun, tuan-tuan akan disoal depan Allah nanti. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Engkau AJK masjid kan? Ya. Subuh pagi tadi datang tak subuh pagi tadi? Tanya soalan tu. Kita jadi ketua kampung, kena tanya. Jadi AJK kampung, kena tanya. Dalam kampung kamu berapa orang yang semayang? Berapa orang yang tak semayang? Tu Allah tak tanya lagi. Dalam kampung kamu, berapa orang yang minum air ketum? Minum air ketum. Tu mereka tak tanya lagi. Nak sebutnya gambaran, semua akan disoal. Kang saya sebut-sebut macam ni semua letak jawatan malam ni. Hari ni. Letak sebut, kalau begitu saya tak nak pegang jawatan Ustaz. Bukan nak sebut tunai tanggungjawab dalam hidup. Pegang jawatan boleh. Tapi tak memuliakan kita. Jangan kita ingat, bila kita dah pegang jawatan pengarah, jawatan apa dia, CEO, jawatan yang tinggi dan sebagainya, kita jadi mulia. Allah tak memuliakan kita dengan jawatan.
Kalau jawatan itu kemuliaan, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun jauh lebih besar daripada kita kan? Jawatan Fir'aun tu sampai Allah rakam dalam Quran. Allah sebut, bila Fir'aun dia rasa besar-besar, dia sebut terus, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku dia Tuhan tu, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku dia Tuhan. Nak sebutnya, Iblis sendiri pun sedar diri, senang kita. Yang manusia ni rasa besar, mengaku dia Tuhan terus. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup dia. Fir'aun Covid tak ada Covid. Fir'aun dalam hidup Fir'aun tak pernah kuarantin. Kuarantin pun tak pernah. Kontak rapat lagi tak ada. Fir'aun nak sebutnya dalam hidup Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Merah mata-mata. Orang tanya kenapa? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Nak sebutnya gambaran. Hidup ni kita kejar apa dalam hidup? Dalam hidup kita. Ada yang jawab, saya tak kejar kita Ustaz. Habis kamu kejar tahta? Tak juga. Habis kamu kejar apa? Saya kejar rupa Ustaz. Yang tiga ni penyakit yang sedang dilalui oleh kebanyakan kita. Terlampau obses dengan kecantikan. Nak jadi cantik. Muka nak berseri-seri, glowing dipanggil. Nak suruh muka putih lengan hitam legam. Yang perempuan minta maaf nak sebut. Manakala yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Sadu, orang lelaki nak badan sadu. Sadu tahu makna apa? Sasa bodoh dia panggil. Nak sebutnya gambaran hidup nak kepada badan sadu. Rela tak makan nasi. Makan telur 21 biji sehari. Rela tak datang sembahyang maghrib. Pergi gym ni nak betulkan badan. Nak betulkan badan ni, nak suruh badan tu berketul-ketul. Rela tak datang sembahyang isyak. Mata-mata, kejap lagi nak main futsal, nak main badminton, nak main apa dia? Nak pergi kayuh basikal lagi ni. Kita tanya dia, kamu kayuh basikal, main badminton, kemudian main futsal malam-malam, kamu nak bangun tahajud pukul berapa, wahai anak muda? Tahajud kamu pukul berapa? Dalam hidup kamu. Tak boleh tanya tahajud lah. Subuh kamu pukul berapa? Kalau malam masa rehat, bukan Allah jadikan masa tersebut untuk masa sihat. Masa kamu kena rehat. Tiba-tiba kenapa kamu sibuk dengan keadaan yang demikian? Dah badan kamu dah berketul-ketul untuk apa? Badan ni dah berketul-ketul ni untuk apa? Dia jawab untuk naik pentas pakai seluar dalam Ustaz. Nak tunjuk body, konon-konon. Cerdik tak cerdik dalam hidup? Allah, bila tengok hidup kita ni melilau je, tak tahu arah, Allah jadikan Ramadan. Allah jadi Ramadan. Ramadan ni nak suruh sedar diri sikit. Nak suruh kenal. Hidup ni bukan kejar harta. Hidup ni bukan kejar tahta. Bukan sibuk mengejar rupa. Tapi hidup ni sebaliknya kamu mesti mengejar syurga dalam hidup kalian. Kalian tak kejar syurga, kalian berjumpa neraka kejap lagi. Kejap je lagi. Masuk dalam kubur je. Untuk apa rumah besar di atas dunia? Kereta mewah atas dunia. Segala benda di atas dunia. Ada semua atas dunia. Masuk kubur je, masuk neraka terus. Manfaat apa hidup demikian? Dalam hidup kita. Biar cerdiklah sikit dalam hidup kita. Hidup kita ni biar nampak arah tuju. Macam mana kita nak dapat syurga? Allah jadikan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan ni kamu mesti jadi berkat. Penuh dengan keberkatan. Kerana nak masuk syurga ni, nak jadi pada orang yang bertakwa, dia mesti diberkati dahulu. Setiap benda yang dia buat menjadi keberkatan dalam hidup dia. Amalan dia berkat, tubuh badan dia berkat, segala harta benda dia berkat, baru layak untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Allah ni nak suruh kita masuk dalam syurga agar diberkati dalam hidup ni? Allah jadikan seluruh masa Ramadan ni penuh dengan keberkatan. Allah suruh kita betulkan 3 perkara. Kalau kalian nak suruh nak dapat keberkatan dalam kehidupan kita ni, matlamat mesti jelas dalam hidup kita. Yang kedua, yang kita nak dapatkan demikian. Yang ketiga, betulkan 3 perkara ni. 3 perkara ni. 3 perkara ni apa dia? Yang kena betulkan.
Yang pertama, hati kita ni jangan berbolak-balik terhadap Islam. Jangan berbolak-balik. Hati kita ni mesti tetap dengan Islam. Saya nak pesan ya, jangan percaya pada nasionalis. Dia menipu kita. Jangan percaya pada sekularis. Dia menipu kita. Jangan percaya pada Islam selain daripada Islam. Semua tu tak boleh menyelamatkan kita dalam kubur sekejap lagi. Hidup kita ni hanya boleh percaya dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat man kamu mati kamu betul-betul Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Cari selain daripada Islam, tak berjaya terus hidup. Wa may yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia akan menyesal. Masuk kubur je menyesal, tuan-tuan. Kerana semua ni tak boleh tolong kita. LGBT boleh tolong kita dalam kubur. Jadi sekularis boleh tolong kita dalam kubur. Syiah boleh tolong kita dalam kubur. Semua tak boleh. Yang boleh hanyalah Islam. Macam mana Allah nak suruh kita kekal dengan Islam ni? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Di antara subuh sampai maghrib ni, program pemantapan keyakinan kepada Allah. Macam mana kita nak, di antara subuh sampai maghrib ni kan kita tak makan kan? Kita tak minum kan? Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum pun. Kalau kita nak makan, kita boleh makan pun. Nyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, nyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Kalau kita nak minum, kita boleh minum pun kan? Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala. Telan air, gup-gup dia 3 teguk, lepas tu timbul balik. Lepas tu buat muka sardin. Boleh pun kalau kita nak buat. Tapi kenapa kita tak buat? Bulan sebegini kan, dalam hidup kita ni, dalam suasana kita ni, kalau kita nak makan, orang perempuan yang paling senang nak tipu dalam bulan Ramadan. Kan kalau orang tanya, tak puasa? Tak. Kenapa tak puasa? Uzur, dia jawab. Siapa yang tahu dia dengan Allah dia tahu. Uzur tak uzur. Kalau orang perempuan kan, waktu mana dia masak tu, petang-petang dia masak tu, nak siapkan makanan, dia boleh rasakan makanan. Dia boleh kecap makanan. Manis, masin. Hukum dia sunat. Hukum dia. Dengan cara masak, beli tak cip. Jangan pula pergi masak bazar Ramadan test dia. Nak rasa manis ke masin dan sebagainya. Cuma nak sebutnya masak. Bila masak tu kan, hukum dia boleh rasa. Rasa kecap. Manis, masin. Dia tengok tak ada orang, ambil satu mangkuk, hiruk seorang-seorang. Dia boleh pun kalau dia nak buat. Tapi kenapa dia tak buat? Saya cerita banyak kali, anak perempuan saya yang sulung, umur 6 tahun, waktu mana dia umur 6 tahun, dia mula puasa. Waktu mana dia puasa tu, lepas sembahyang asar tu sandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Kita melintah depan dia tu, dia panggil kita, Abi, Umi, kakak nak mati dah. Dia sebut. Kita kata sabar, tak mati. Tak ada orang mati kerana puasa ni, tak ada. Kenapa? Allah buat apa? Allah sedang didik sistem integriti yang hebat dalam dada kita. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak benda apa yang ada dalam badan kamu. Kita sedang menanam keyakinan kan? Menancapkan kekuatan dalam jiwa kita. Dalam hidup kita, tak ada yang lain kecuali Islam. Ni keyakinan hidup. Nak ajar pada kita, jangan kita berpaling daripada Islam. Sikit pun jangan berpaling. Maknanya, keyakinan dalam kehidupan kita ni betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita ini sendiri. Ni dipanggil keyakinan hidup untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ini cara Allah nak didik yang pertama. Yang kedua, Allah nak jadikan, nak suruh kita dapat syurga Allah. Macam mana cara? Yang kedua, Allah suruh kita betulkan. Yang kedua, ibadah kita pada Allah. Siapa nak dapat keberkatan dalam hidup dia, betulkan ibadah. Ibadah apa yang kena betul? Yang pertama, solat, sembahyang. Jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Solat ni, start daripada akil balik, sampai kita mati nanti, jangan tinggal solat.
Sesukar mana pun kita, sesusah mana pun kena jaga solat. Kalau tuan-tuan tinggal solat je, simbol awal habis keberkatan hidup, habis yang disebut dengan kejayaan hidup ini sendiri. Tinggal solat je. Allah, dia nak suruh kita jaga solat. Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Kenapa Allah tak suruh kita puasa bermula pada zuhur, berakhir dengan isyak? Kenapa Allah tak suruh kita puasa bermula pada asar, berakhir dengan subuh besok? Kenapa subuh sampai maghrib? Ulama-ulama jawab, kerana dua waktu ini kebanyakan orang tinggal semayang. Subuh, ramai orang kita semayang subuh gajah, dia panggil. Pukul 7.30 baru nak semayang. Allah, dia nak suruh kita jaga solat subuh. Senang je Allah programkan. Allah jadikan makan sebelum mana subuh. Allah jadikan program sahur. Mana ada program makan sebelum mana subuh? Dalam ajaran yang lain tak ada. Kecuali Ramadan. Ramadan ni Allah jadikan sahur. Allah tahu manusia ni kalau sebut bak makan, sanggup bangun. Letak 10 jam loceng bawah katil dia. Berdentum-dentum jam loceng. Bulan lain mana kunci jam? Ramadan kunci jam. Kan dalam bulan Ramadan. Nak tidur tu siap pesan tu. San, kunci jam belum? Dah siap belum? Nak bangun besok. Kalau tak bangun besok, naya kita. Semua dah faham dah kesan daripada tak bangun sahur. Sampai anak kita tu, kalau dia tak sahur, kita memang kesian sangat pada dia. Anak kita tu, kalau dia tak nak bangun sahur kan, dukung, suap ke mulut dia. Makan, bahaya kalau tak makan. Nanti, besok nanti, kamu akan lapar, dia sebut. Kita faham perkara demikian. Kita didik dia. Nak bagi tahu kesan mendatang yang akan kena. Nak didik. Yang pertama, solat subuh. Lepas tu, sahur dekat-dekat dengan subuh. Bukan sahur waktu mana pukul 12 tengah malam. Makruh hukum dia. Jangan sahur awal sangat. Jangan. Pukul 3 pagi, makruh. Pukul 4 pagi, makruh lagi. Sahur dekat-dekat dengan subuh. Ini cara demikian. Pukul 5.30, mulakan sahur. Cuma dalam kalender Melayu kita ni, dia ada waktu imsak. Ini kalender Melayu je, kalender Arab tak ada pun. Saya pernah tanya guru saya, kenapa kalender Melayu ada waktu imsak? Kalender Arab tak ada waktu imsak. Guru saya jawab, orang Melayu kita ni kuat makan. Kalau tak buat waktu imsak, dia tak sempat nak break. Tak pernah. Dengar tu Allahu Akbar tu lagi, masuk lagi sebiji dalam mulut dia. Nak sebutnya, kita buat waktu imsak tu, nak suruh dia break perlahan-perlahan. Boleh makan, tak boleh makan dalam waktu imsak? Boleh. Cuma makruh je. Jaga-jaga takut nanti termasuk dalam waktu yang disebut waktu subuh nanti. Allah, dia nak suruh kita jaga solat maghrib. Sekali lagi Allah programkan makan. Allah programkan makan. Sebut makan, balik awal semua. Ramadan semua bagi tahu pada bos. Bos, balik awal sikit bos. Bos tanya, kenapa balik awal? Ramadan ni bos Ramadan. Tak faham-faham bos aku ni. Ramadan ni kena balik awal sikit. Bos tanya, kalau balik lewat, macam biasa tak boleh kan? Tak boleh bos. Jam, tahu jam. Semua balik awal kan? Duduk meja makan, tolong isteri, hidang makanan, semua siap je. Isteri memandang atas bawah. Baru perasan aku ada suami dalam hidup. Selama ni tak perasan pun ada suami. Bulan Ramadan duduk, panggil anak-anak, duduk. Masa tu pun Allah ubah. Udara dia pun udara yang wangi. Allah jadikan masa orang yang berpuasa dekat dengan berbuka. Lisa'im farhatan. Orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan yang besar dalam hidup dia. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama waktu mana dekat nak berbuka. Tuan-tuan ingat kenangan kita dengan arwah ayah kita. Arwah keluarga kita dahulu. Masa itulah masa yang indah. Saat berbuka puasa. Masa berbuka puasa ni, masa yang menjadi kenangan yang paling indah dalam hidup. Yang kedua, bila waktu mana berjumpa dengan Allah nanti. Allah samakan kedudukan masa berbuka dengan masa, Rasulullah samakan masa berbuka dengan masa yang disebut berjumpa dengan Allah nanti. Hebatnya masa tersebut. Semua tunggu. Tunggu apa? Maghrib. Tunggu maghrib. Bulan lain tak pernah tanya maghrib pukul berapa. Bulan Ramadan siap tanya, lambat lagi ke ni? Lambat lagi ke ni? Buka semua radio, TV. Anak tolong jawab, lambat lagi bah.
10 minit lagi katanya anak. 10 minit lagi, dia gaul nasi slow-slow dulu. Dia angkat jatuh, dia angkat jatuh. Lama-lama depan mulut je ni. Dengar je Allahu Akbar tu ngap terus ni. Orang tanya, kenapa makan awal? Makruh, lewat tahu makruh. Tengok cara Allah dia nak susun. Senang je Allah nak suruh. Kita jaga solat maghrib. Tapi orang Melayu kita ni, Allah sajalah yang tahu. Dia kalau dia berbuka, selagi tak tersandar tepi dinding, tak berhenti dia. Dia bukan berbuka, dipanggil mentek darah. Dia panggil. Sampai maghrib pun jadi lewat. Kadang-kadang hanyut maghrib. Tak sembahyang maghrib. Pergi majlis berbuka. Puasa dia berbuka, sembahyang tak. Tak kepelik dia panggil demikian. Ada orang kita macam tu kan. Ni tunggu lah, sikit lagi majlis berbuka puasa. Boleh tengok lah. Yang dia jaga masa berbuka. Tak makan awal. Mana makan awal? Jaga dia. Tapi, waktu mana dia dalam keadaan demikian, lepas pada semayang maghrib je, waktu orang semayang maghrib, dia tak semayang. Dia tinggal. Ada juga macam tu. Ada yang lewat solat maghrib. Sandar tepi dinding. Buka kilah kain slow-slow. Orang rumah hajat Jombang solat. Solatlah. Tak larat dia sebut. Jamak boleh jamak. Nak jamak di antara maghrib dengan isyak. Dah. Bagi salam. Solat maghrib tu. Bagi salam je. Dengan azan isyak. Mula dia terkejut. Kenapa isyak awal sangat hari ni? Dia tanya. Padahal dia semayang lewat. Allah nak didik jaga solat maghrib. Ibu-ibu, kalau kalian sayang pada suami kalian, berbuka cara Rasulullah. Bila hidang makanan tu, jangan hidang banyak. Suami, kalau kita tengok isteri kita hidang banyak, tanda dia benci dengan kita tu. Dia nak suruh kita mati awal tu. Senang ceritanya. Bila begitu, pada diri kitanya, Allah dia nak didik yang pertama ni, jaga yang disebut dengan ibadah solat kita dengan Allah. Nak suruh solat, Allah jadikan solat tarawih. Nak tarawih berapa rakaat? Terpulang. Tuan nak buat 8 rakaat boleh, Rasulullah buat 8. Nak buat 20 rakaat boleh, kerana Sayyidina Umar buat 20. Nak buat 30 boleh, kerana Sayyidina Osman buat 30. Nak buat 36 boleh, kerana Umar Abdul Aziz buat 36 rakaat. Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang langsung. Jangan sampai kita berkelahi di kalangan kita. Orang kita ni sampai berkelahi. Sampai di masjid-masjid tu ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20. Dia panggil. Setengah-setengah masjid, parking pun ada 2. Parking 8 dengan parking 20. Ada juga dia panggil demikian. Saya pergi satu masjid. Naik je masjid tu, duduk. Sebelum mayang isyak tu, Bilal datang duduk sebelah. Ustaz, dia cuit. Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan? Ya, saya tazkirah. Lepas 8 rakaat ya. Saya jawab, lepas 8 pun boleh, lepas 20 pun boleh. Tak. Lepas 8 Ustaz. 8 Ustaz tazkirah terus. Bila Ustaz tazkirah tu, Ustaz mula tu Ustaz bantai terus geng-geng 8 tu. Saya tanya kenapa kena bantai? Dia kata geng-geng 8 ni lepas je 8 rakaat dia balik terus Ustaz. Dah lengang masjid. Saya kata apa masalahnya? Biarlah dia nak balik. Ustaz tak faham dia sebut. Dia orang ni kalau dia balik terus tak apa juga. Dia sapu habis morih-morih yang ada tu Ustaz. Dah kita geng-geng 20 tak khusyuk semayang. Dia Tok Bilal kan. Nak sebutnya. Yang tu yang dipikirkan. 8 rakaat Rasulullah pun menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam sirah disebut dalam hadis Rasulullah. Dalam kitab Riyadus Salihin pun ada. Huzaifah ibn al-Yaman dia cerita. Satu malam aku solat dengan Rasulullah. Rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Bila aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah, aku jangka 100 ayat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis 286 ayat tersebut. Habis 286 ayat tu, aku ingat Rasulullah mesti rukuk. Tak. Rasulullah sambung baca surah An-Nisa. Habis baca surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah mesti rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk, selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal, selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah solat macam ni kita. Kita ni tu imam baca sabih isma rabbikal a'la pun nak marah lah.
Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna. Kita kan orang kita tak rasa tak rasa langsung dia nak bersama dengan Allah di saat mana bulan Ramadan. Jangan berkejaran balik tuan-tuan. Kalau imam baca panjang-panjang, jangan cepat nak balik. Ambil kerusi duduk. Boleh je semayang sambil duduk atas kerusi. Semayang sunat. Ambil je kerusi. Kalau tuan-tuan jadi AJK masjid, tolong sediakan kerusi bagi Persatuan Lenguh-Lenguh se-Malaysia. Pinjam kerusi kantin tu, kerusi panjang tuan. Yang panjang tu. Satu staff je. Senang nak ambil gambar. Nak sebutnya demikian. Duduk atas kerusi tu. Boleh. Kalau kita tak boleh, duduk atas kerusi. Lenguh. Atas kerusi pun lenguh. Bersila. Semayang sambil bersila. Boleh pun. Semayang sunat. Kalau bersila pun tak boleh. Sesak dada ni. Makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa. Oh, keluar cendol sebiji. Yang jenis duduk pun tak boleh. Baring. Semayang terawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang memandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantah peluk. Orang dah lama dah bagi salam. Tak bagi salam lagi dia ni. Nak sebutnya boleh. Kalau tak boleh, sambil baring pun tak boleh. Boleh talqin dah. Mati dah dia ni. Dalam hidup kita, Allah nak didik yang pertama solat. Siapa yang nak keberkatan hidup, solat. Siapa yang nak syurga, dia mesti solat. Solat dalam hidup. Yang kedua, baca Quran. Yang kedua dalam hidup ni baca Quran. Tuan-tuan yang tak boleh baca Quran, berusaha tuan-tuan. Tuan-tuan jangan, berputus asa dan pasrah dalam hidup kita. Tanpa kita berusaha untuk belajar Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran. Tuan-tuan masuk dalam kubur sekejap lagi. Confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Kena boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni kegagalan dalam kehidupan kita. Simbol gagal dalam hidup seorang. Quran tak boleh baca. Masuk kubur je. Malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Tak boleh. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Umur yang Allah bagi kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dalam hidup. Kenapa tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Nak jawab apa dia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kenapa tak boleh baca? Saya benak. Dia jawab. Kenapa benak? Makan semut banyak sangat dulu. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya dalam hidup dia. Jangan. Tak boleh baca Quran ni kegagalan dalam kehidupan. Masuk kubur je malaikat tanya. Quran boleh baca tak boleh? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Buat malu je dalam hidup. Malu ni tengok sekarang di Indonesia kan. Dia buat tahfiz. Anak-anak hafiz cilik dia buat demikian. Budak atas kerusi roda. Kemudian paralyzed. Otak dia pun paralyzed. Ada yang langit pun tak ada. Tapi hafal 30 juzuk Al-Quran. Budak yang sekecil itu. Nak sebutnya demikian. Kalau tak malu pada budak tu pun, malulah pada bolpen yang ada suara Quran tu kan. Tunjuk je keluar suara. Kan ada kan bolpen yang keluar suara tu kan. Kamu ni orang ke bolpen kamu ni? Nak tanya soalan yang mudah pada diri kita. Bolpen pun boleh baca Quran. Takkanlah kita tak boleh baca Quran. Kena usaha untuk baca Quran. Ni dua. Ni simbol demikian. Kalau tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Surau. AJK Masjid ni. Jumpa mana-mana AJK Masjid kampung tuan-tuan. Ataupun jumpa dengan surau, AJK Surau ni. Bagi tahu pada AJK. Tuan, saya antara pegawai yang kat sini yang tak boleh baca Quran. Ngaku je. Jangan malu-malu. Bagi tahu elok-elok pada AJK. AJK pula jangan jawab. Bertenang. Sebenarnya saya pun tak dibaca juga katanya. Jangan jawab demikian. Buat malu je kita ni. Jadi AJK tiba-tiba tak boleh baca Quran. Dalam hidup kita ni, biar kita berlumba di kalangan kita. Yang dah boleh baca Quran, daftar nama. Yang tak boleh baca Quran, daftar nama. Sedarakan mereka. Jadikan mereka bagaikan Ansar dan juga Muhajirin. Ini yang diajar dalam Islam. Untuk kita terbaik dalam hidup kita. Dua. Yang ketiga, dalam ibadah kita untuk jadi berkat doa, zikir dan selawat.
jangan berhenti. Doa, zikir dan selawat. Ni mesti sekali. Terutama bagi orang perempuan yang uzur. Bila kita uzur, kita tak boleh solat dan kita tak boleh puasa, jangan tinggal doa. Doa ni simbol keberkatan hidup. Doa bulan Ramadan. Kita dah tak boleh dah puasa, doa je lah. Doa apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang yang ni. Doa je sepanjang masa. Sebut ada Allah. Rasulullah dia berdoa lagi lama lagi terangkat. Lagi lama lagi terangkat. Terangkat. Sampai tegak tangan Rasulullah ke atas. Jatuh lengan jubah Rasulullah ni. Nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Rasulullah berdoa. Kita berdoa tak? Lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam. Doa benda lah lama-lama. Mula letak tangan atas paha. Nak sebut ada Allah. Ya Allah, nak terima, tak nak terima, sudah. Senang je dia berdoa. Yang teruk-teruk lagi tu kan, bagi salam, angkat tangan. Ya Allah, macam biasa dah ya Allah. Amin tu dia. Doa paling ringkas dalam dunia. Orang tanya, kenapa ringkas sangat? Doa itulah Ustaz, dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup. Jangan demikian. Doa. Zikir. Jangan berhenti zikir. Zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Zikir apa? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Afdalul zikr. Sebaik-baik zikir. La ilaha illallah. Di bibir kita je. Sentiasa sebut. Dan juga selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni simbol keberkatan. Siapa yang nak meraih keberkatan dan meraih syurga Allah dalam bulan Ramadan ni, dia kena jadikan demikian. Pada diri kita demikian. Dalam hidup kita. 3. Yang keempat, siapa yang suruh berkat dalam hidup dia dan dapat syurga, tolong alihkan semua aset-aset yang ada di atas dunia ini ke akhirat Allah dalam bulan Ramadan ini sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan ada di kalangan kita ni, masuk tuan-tuan, masuk duduk sini. Banyak lagi kosong. Tuan-tuan duduk berdiri tu, sian. Masuk duduk sebelah sini. Tafassahu yafsahillahu lakum. Kalian buka ruang, Allah akan buka ruang untuk kalian dalam syurga nanti. Ini cara demikian dalam hidup kita. Kemudian, ni alihkan aset. Jangan simpan harta benda kita di atas dunia. Silap orang kita. Kebanyakan orang kita, dia simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Dia jawab simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLSP, Ustaz. KLSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita kata, untuk apa? Kita dah tua, kita tak pakai-pakai dah harta tersebut. Tuan-tuan perhatilah, arwah ayah kita, arwah mak kita sebelum daripada ni, dia simpan sampai tua, dia tak guna-guna pun harta tersebut. Bukan dia tak nak guna, dia tak boleh guna dah. Dia nak makan apa lagi dalam hidup kalau dah tua? Dia nak jalan ke mana lagi dalam hidup dia kalau dah tua? Dia nak rumah sebesar mana lagi dalam hidup kalau dah tua? Harta ada. Nak apa lagi dalam hidup dia? Nak buat apa lagi harta dia? Nak makan daging? Tak boleh dah. Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada. Nak makan manis-manis, dia dah ada kencing manis. Nak makan apa dia? Nak makan shell out, dia dah ada go out dalam hidup dia. Dia nak buat apa lagi dengan duit ni? Tak boleh dah. Bila tak boleh, nak buat apa dia? Hantarlah ke akhirat Allah. Jangan simpan di dunia ni. Nanti kalau kita simpan, kita mati, orang berkelahi berebut harta benda kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di antara orang yang berkelahi berebut harta pusaka, tuan-tuan tak kesian pada arwah yang telah meninggal dunia itu. Selagi mana tak selesai urusan harta pusaka, selagi itulah tak selesai dalam kubur, tuan-tuan. Jangan main-main perkara demikian. Ramai orang kita ni dipandang, dah selamat dah di kebumi. Dia sebut demikian. Dah selamat di kebumi. Tak selamat lagi. Harta dia tak selesai lagi ni. Terkait lagi dia dalam kubur nanti. Nak kena selesai. Ni cari harta, cari untuk orang. Bukan cari untuk kita. Habis je. Masa kita bekerja, dah tamat dah, pencen dah, kita balik kampung. Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana kita dah pencen? Anak kita pun dah tak tinggal dengan kita dah. Kita buat rumah besar. Tak puas hati lagi, beli kereta besar pula.
Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah baru ni, masuk seminggu je meninggal dunia dia. Dah dapat kereta baru, dapat pada isteri baru. Isteri baru pula habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Macam kenal je nombor plate kereta ni. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila kena horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik rumah je. Buat menyesal je dalam hidup. Sekarang, tolong alihkan semua aset-aset yang ada. Balik nanti, tengok harta benda kita, pos ke akhirat. Macam mana pos ke akhirat? Wakaf. Macam mana nak pos ke akhirat? Derma. Di jalan Allah. Macam mana? Hibah. Infak. Banyak instrumen-instrumen yang diajar dalam Islam untuk memastikan harta itu menjadi milik kita di akhirat nanti. Tuan-tuan jangan rasa resah setiap kali mana kita berinfak di jalan Allah. Kerana kita yakin yang kita bagi itu kita jumpa balik di akhirat nanti. Itu kaedah orang mukmin. Dan yang akhir sekali yang ketiga, dan yang akhir sekalinya ialah kita diajar supaya betulkan akhlak. Ramadan ni, siapa yang nak suruh dianya dalam keadaan diberkati perjalanan hidup dia dan dia dapat syurga Allah, pastikan dia betulkan akhlak. Sambung silaturrahim. Jangan putus silaturrahim. Yang tak tegur siapa tu, tolong bagi salam. Tolong bagi salam. Jumpa dengan dia, Assalamualaikum. Dah Ramadan dah kita. Minta maaf yang lepas-lepas. Ini cara demikian. Jaga silaturrahim. Jaga hubungan kita dengan Allah. Macam mana? Taubat. Taubat ya, angkat je tangan. Sebut pada Allah, ya Allah, banyak dosa aku ni ya Allah. Kalau nak dihitung, tak terhitung banyaknya ya Allah. Cuma aku pohon pada kamu ya Allah, agar kamu ampunkan dosa aku ya Allah. Baca je doa yang demikian dalam hidup kita ni. Ini cara dalam kehidupan kita ni sebagai seorang mukmin. Yang kedua, dosa kita dengan mak dan ayah. Khusus bagi orang lelaki. Orang lelaki, saya nak pesan betul-betul. Kebanyakan orang lelaki sedang menyinggung hati mak dan ayah kalian semua. Mak dan ayah kita ni terasa hati dengan kita. Mak mertua, ayah mertua terasa hati dengan kita. Kalau mak dan ayah terasa hati dengan kita, jangan harap kita dapat syurga Allah. Jangan harap berkat perjalanan umur dalam hidup kita ini sendiri. Allah tak berkat perjalanan hidup kita. Kenapa mak dan ayah kita terasa hati dengan kita? Kita tak pedulikan dia. Orang lelaki ni, bila sibuk dalam hidup dia, bekerja sampai ditinggal mak dan ayah dia. Sibuk dia nak jaga. Dia jaga apa dia? Dia jaga hati isteri dia. Dia jaga hati anak-anak dia. Dia rela menipu mak dan ayah dia. Orang perempuan, tolong jaga hubungan kalian dengan suami kalian. Minta maaf dengan suami. Jangan angkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami, kalian tengking kata-kata suami, hantu lebu amalan-amalan kalian. Semayanglah sampai lekuk dahi-dahi sekalipun. Puasalah sampai kering macam mana sekalipun. Kalian bercakap kasar dengan suami kalian, kalian meninggal dunia, kalian tak akan berjumpa pintu syurga Allah yang terbuka untuk kalian. Semua tertutup di saat itu. Jangan singgung hati suami. Suami ni, bila dicakap kasar, mula-mula kahwin lagi bercakap kasar. Tengking, lama-lama disimpan dalam hati. Orang lelaki ni belum kahwin memang banyak mulut. Tapi dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut dipanggil. Bila mulut kat mulut, waktu itulah dia menyakitkan hati suami dia. Saat mana dia menyakitkan hati suami dia simpan dalam hati. Simpan. Lama-lama, suami ni terdiam. Lama-lama berpenyakit pada orang lelaki. Penyakit apa? Penyakit takut bini. Dia panggil demikian. Penyakit takut dengan isteri. Kenapa terdiam semua? Macam pernah kena je semua. Nak sebutnya, ramai di kalangan kita yang tak perasan benda demikian. Akhirnya ditipu mak dia. Ditipu ayah dia. Bila mak dia tanya, tak balik ke raya tahun ni? Tak boleh balik, mak. Dia sebut. Kenapa tak boleh balik? Mak, tahun lepas kamu tak balik dah. Tahun ni tak boleh balik. Mak saya banyak kerja, mak. Padahal dia dah berjanji dengan isteri dia. Dia dah berjanji dengan anak-anak dia. Isteri pula tak tahu. Isteri tak tahu yang berjanji ni. Nak pergi ke mana? Nak pergi jalan, nak pergi melancong. Dah semua dah buka dah sekarang ni.
Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, nak pergi ke Wuhan pula tu. Dia panggil. Bergerianya dia ni. Pergi. Isteri pula ambil gambar. Tunjuk. Ni keluarga bahagia. Ambil gambar dengan suami. Lagakan kepala. Letung laga kepala. Kemudian post dalam TikTok. Post dalam Instagram. Post dalam Facebook. Kebetulan mak mertua ada juga TikTok. Mak mertua dia tengok. Pandai pula anak aku menipu aku sekarang. Jak kahwin dengan perempuan ni, lain macam jadinya. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan mati, tuan-tuan boleh masuk syurga. Tak masuknya syurga. Tuan-tuan ingat rezeki tuan-tuan dapat ni, berkat. Tak berkatnya rezeki yang kita dapat. Mak kita sedang terasa hati dengan kita. Ayah kita sedang terasa hati dengan kita. Dalam hidup kita. Tak diberkatinya. Allah jadikan Ramadan. Untuk saling bermaaf-maafan. Bukan tunggu hari raya. Untuk nak minta maaf di kalangan kita. Hari raya ni lambang kepada kegembiraan kita, malam tamu kita di barzah. Itulah lambang hari raya, pakaian raya yang kita pakai, dan makanan raya lambang bagaimana indahnya kita dalam syurga Allah. Barulah kita diberkati dalam hidup kita ini sendiri. Saya rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita ini. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Dan mudah-mudahan kita pun dah masuk waktu zuhur. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang saleh dan semua yang hadir pada tengah hari ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah masukkan kita di kalangan nama-nama kita tertulis indah di pintu-pintu syurga Allah di kalangan kita. Dan janji sama-sama kita, kalau ada seorang saja di kalangan kita hari ini yang hadir pada saat ini tiba-tiba terhumban ke dalam neraka Allah, terjanji untuk tarik dan syafaat mereka kerana kehadiran dia dalam majlis ilmu ini ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pada pihak masjid surau kita ni yang menjemput saya datang, dan saya mohon kemaafan di atas ketelanjuran bahasa yang saya gunakan tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang terbaik, di kalangan hamba-hamba Allah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Ramadan kembali kami ya Allah dalam keadaan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah. Kami memasuki Ramadan ini, kami mengharapkan daripada kamu ya Allah agar kerahmatan kamu, keberkatan kamu untuk kami ya Allah, dengan keampunan dosa-dosa yang telah kami lakukan ini ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Jadikanlah perjalanan hidup kami ini penuh dengan keberkatan ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu pada kami ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis tulan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Kalau mana diturunkan jenazah kami ke kuburan nanti ya Allah, rahmatilah kami pada saat itu ya Allah. Belah kasihanlah pada kami ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, di malam tama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami ya Allah. Arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami dikejutkan untuk bersahur ya Allah. Kedengaran lagi suara-suara itu memanggil nama kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah
Saat mana kami didukung dan diusung untuk bersahur bersama dengan mereka dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya menyuap ke bibir-bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami mendengar esakan dan tangisan arwah ayah kami dalam memohon kepada kamu keampunan dosa-dosanya itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Jadikanlah doa kami ini di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah, sehingga akan dilapangkan kubur mereka, ya Allah. Diangkatkan darjat mereka, ya Allah. Dimasukkan mereka dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di saat mana kata-kata yang kami gunakan kepadanya dahulu, ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja kami melukakan hati mereka itu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi sekeras batu ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, salat kami tidak sekhusyuk dahulu lagi, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami menjadi ketamakan terhadap dunia ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah. Sekeji mana pun kami ini, ya Allah. Sejijik mana pun kami ini, ya Allah. Sebanyak mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah